Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Saya sedang menunggu Muaz, Umi live. Muaz tengok ke atas. Muaz tengok ke atas, bising. Umi live kat sini. Thank you Nada Iman from Kota Baru. Nama pertama yang saya nampak pagi ni. Hari ni hari raya keberapa Tapi yang saya tahu hari ni 10 hari bulan lah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam Bunga Lili. Waalaikumsalam. Saya di rumah hari ini menemani anak-anak yang kurang sihat. Ada 2 orang yang ponting. Bukan ponting lah, cuti. Sebab semalam dia pergi. Hai Nurul Hikmah. Waalaikumsalam from Kuala Lipis, Pahang. Selamat Hari Raya. Korang raya, puas hati tak raya tahun ni? Memang betul raya terkejut. Actually pada saya tak berapa terkejut sebab kita bila tengok Facebook ke Instagram, ada lalu-lalu lah. Ada lalu yang ada sok-sek cakap ingat hari raya tu hari Isnin. Kan? Patutnya Selasa kan? Waalaikumsalam Cikgu Fuad. Waalaikumsalam Siti Aminah. So saya rasa macam ni. Walaupun ramai yang menafikan, orang-orang yang ada otoriti. Oh, salam 9 Syawal. Thank you. Thank you Aniza ingatkan hari ni 9 Syawal. Tapi saya punya insting, saya fikir macam ni. Tak apalah. Hari Raya Isnin ke, Selasa ke, yang penting saya dah prepare. Waalaikumsalam Preti. Waalaikumsalam. Hi morning Carolina. That's why siapa tengok live saya sebelum ni, saya ada cakap pasal preparation raya. Prepare untuk lauk, prepare untuk segala binatang-binatang. Haiwan-haiwan. Sama kan binatang, haiwan. Ayam, daging, kambing saya tak prepare lah. Saya tak best lah duduk situ, saya duduk tempat lain lah. Okay. Saya dah prepare semua benda. Dan saya dah order. Saya mengorder. Saya memang setiap tahun kami berdua suami isteri, kami setiap tahun akan order dalam 10 ke 20 pack set ketupat dan lauk. Hari Raya ke-10 ya Izzuddin? Boleh lah 9, 10 kan? Kelas, yes. Thank you Cikgu Fuad. Nanti kita jumpa insyaAllah. Hai Siti Rahmah from Indonesia. Thank you Hadir. Sakit apa? Alah dia orang demam. Demam, batuk, sesama. Demam tak demam lah. Batuk sesama. Sangat puas hati dapat jumpa 9 adik-beradik. Masya Allah. Dan masuk dalam jam 12 jam. Kan? Kita kalau jenis fikir yang happy-happy, apa pun jadi kita cuba happykan diri kita kan. Termasuklah saya dah order pack. Sepatutnya dapat memang hari raya pertama tu lah yang terkejut tu. So akak tu saya tak tahu pun raya. Dia Ahad malam kan. Akak yang saya panggil akak rendang. Akak rendang call saya. Iza, macam mana ni Iza? Kenapa kak? Kenapa? Esok raya. Ya ke kak tipu ni? Cakap tak tipu Iza, esok raya. Cakap oh ya ke? Dalam hati saya dah cakap oh betul lah. Esok raya kan. So tak apalah kak, saya kata. Tak apa kak, saya makan apa je yang ada. Akak tu dia risau sebab semua benda tak prepare lah. So saya kata tak apa kak, kita ikut je plan asal. Akak hantar je raya pertama petang. Selalu kita akan beri kepada jiran-jiran set-set ketupat rendang tu pada semua jiran dan jiran-jiran lah yang duduk kat sekitar sini. Petang sehari sebelum raya. Tu memang kita punya sejak duduk banglo ni lah. Sejak duduk di sini. Jadi nak buat macam mana, raya pun terkejut. Semua orang pun terkejut saya tahu. Dan hanya beberapa segelintir saja yang tidak terkejut. Iaitu saya yakin orang-orang yang dah prepare. Orang yang dah prepare saya rasa kurang terkejut. Termasuk kami. Saya dah prepare untuk parents kami dua-dua belah. Belikan mak mertua saya semua daging ayam. Mak saya pun saya dah belikan tulang. Sebab kita memang tradisi kita pagi raya masak sup tulang. So tak ada apa yang beza lah. Kecuali malam tu kecewa sikit je. Bukanlah kecewa sangat sebab takdir Allah kan. Takdir Allah mengatasi segalanya dan kita yakin takdir Allah itu adalah takdir yang paling terbaik. Kecewa sebab tak dapat raikan malam
Terawih. Terawih malam terakhir. Saya rasa tu, saya pasti ramai orang pun rasa yang macam saya rasa. Macam kita rasa. Kan, semua dah prepare nak pergi terawih kan. Oh, terawih last ni, kita kena semangat semua kan. Suami saya pun dah, cepat makan terawih kan. Tiba pukul 8:03 macam tu. Ke 8:05, saya dapat panggilan daripada Kak Rendang cakap esok raya. So, suami saya pergi juga masjid, surau untuk takbir. Takbir raya. Jadi pada saya, penting kalau kita buat preparation awal. Kalau bab-bab ni jangan down. Tapi memang betul ada orang down. Memanglah down. Ayam tak beli, baru nak prepare kan. Baru nak prepare sehari sebelum raya. Tu normal lah kita kan. Ayah saya pun selalu dulu-dulu beli ayam sehari sebelum raya. Beli daging panas. Tahu daging panas? Daging panas, waalaikumsalam semua. Daging panas iaitu daging yang lembu kita sembelih. Yang orang tu sembelih dan kita panggil daging panas. Siapa tahulah. Dia daging panas dengan daging frozen. Saya memang selalu akan beli daging panas untuk raya, kedua-dua raya, Aidilfitri dan Aidiladha. Plus saya akan minta daging batang pinang. Harga dia mahal sikit lah. Tapi puas hati, masak tu lembut. So kita nak bagi jiran makan. Kan? Kita nak bagi orang makan. Bukan jiran je, saudara mara semua kan. So besoknya hari raya. Makan rumah mak. Saya dah beli semua barang. So saya simpan peti ais. Saya kata tak apalah. Hari raya ni petang nanti kakak rendang nak hantar berset-set. Kan? So saya kata saya tak masak. Saya tolong mak saya buat sup tulang. Mak mentua saya dengan makanan tradisi diorang, daging kicap yang sangat sedap. Ramai kan? Ramai excited kan nak pergi terawih, saya faham. Tetapi bila kita fikir semua takdir Allah, kan? So anggaplah kita boleh rasa, ya Allah, aku teringin malam ni nak pergi terawih. Aku teringin malam ni nak raikan terawih terakhir, kan? Entah-entah aku jumpa tidak terawih akan datang tahun depan kan? So memang saya yakin semua sedih. Saya tahu semua sedih. Tapi saya sedapkan hati saya malam tu, saya kata, ya Allah, tak apalah ya Allah. Moga-moga niat yang baik semua orang ni, termasuk kami ni, Engkau terima sebagai pahala terawih yang terbesar. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa percaturan Allah. Jadi kita sebagai manusia hadap saja. Bila kita fikir kita hadap saja, ada ke, tak ada barang ke, ada ayam ke, tak ada ayam ke, kita just berserah pada Allah. Kita yakin Allah tentukan yang terbaik. Saya ada cerita tau. Saya nak makan. Suami saya. Hai Abang Najib. Tajuk saya dengan suami saya tu, kita orang simpan. Kita orang satu tajuk. Itu tajuk ni memang best gila lah. Tapi saya tunggu suami saya. Tunggu suami saya ada baru saya nak live dengan korang. Dia cerita macam mana kami ni boleh ada jodoh. Tajuk ni memang best. Serius? Memang best Ni Abang Najib Accept lah request abang nak live sekali. Oh ya ke? Macam mana nak buat? Masya Allah, laki aku suka buat terkejut. Saya tak pandai. Accept macam mana sayang? Ni orang ramai tengok. Tak accept macam mana Itulah dulu abang tak ajar bi. Accept lah request abang nak live sekali. Macam mana nak accept? Abang try buat. Sorry lah iklan. Ni iklan terkejut juga. Saya memang suka suami saya suka terkejutkan saya. Hi from Kudat, Villery, Jermaine. So macam mana nak accept? Saya tak pandai. Tim tak ada juga accept. Live video. Broadcast a moment as it happens. Saya tak reti. Nanti saya terima. Accept. Approve. Oh, send request to join you on camera. Okay. Adding. Boleh tak? Wah. Terror. Excited. Mana suara? Assalamualaikum semua. Apa? Suami saya ada di sana. Nasib baiklah sayang. Nasib baiklah sayang pandai terima request tu. Kalau tak, banana tunggu. Buat pandai je ni. Tapi kenapa tak ada suara? Suara tak kuat. Tak kuat. Tak kuat, saya tak dengar sangat. Testing. Boleh lah. Korang dengar tak suara suami saya kat sana? Alamak, sebab ni lah abang dekat. Tadi sepatutnya sampai 8.30. Then? Lepas tu tiba-tiba jam dia jadi 9 suku.
Oh, jam. Jam lagi. Hari ni hari apa? Sebab saya kan saya hari ni ada training di office Shah Alam. So tadi bergerak awal kan sayang kan, tapi tiba-tiba macam tu lah, Tak, bergerak saya gerak awal pun lepas nampak subuh sampai tadi. lambat. Ya, tadi gerak pukul 6 kan, tiba-tiba bila jam terus jadi lambat, slow. Masya Allah. Oh, diorang Ni dengar suara ni saya. B yang ni ni. mungkin B kena naikkan volume kot. Dah sayang, tapi tak apa, it's okay. Tak ada apa masalah lah. It's okay je. Diorang dengar. Sebab tiba-tiba jam, jadi ni bawa pun 50, 60 je ha. Tu je lah Thank yang you, mampunya. Share. Diorang pandai dah sekarang. Tak payah cakap share dah, share dah. Thank you, thank you. Itulah bagus. Thank you, bagus. Thank Sayang, you. sayang. Tadi B nak cerita. Panjang umur saya betul lah. B cerita pasal kita nak cerita pasal macam mana kita dapat jodoh. Tapi tiba saya masuk. Hmm. Tak cakap hari ni lain. Betul. Tadi abang pun dengar. Pasal dah dengar lah tu dia cakap, alamak dia terima tak aku punya request ni ha. Tak pun. Itulah kadang saya tak tahu pun So, Nizam dia sayang. tahu ke tak. Tapi nasib baik tadi Okay. dia tekan juga. Alhamdulillah. Sayang, B nak tanya soalan. Dengar tak suara B? Dengar clear. Oh, saya dengar. Okey lah, anggap je lah B yang torek. Torek tu ialah tak dengar. Okey sayang. Actually, semalam kita ada satu conversation tau. Kan? Conversation yang memang conversation saya selalu tanya soalan pada suami saya. Saya suka sebab saya ni jenis peramah. Suami saya dia sebaliknya lah kan. Dia kena tanya soalan, barulah dia nak jawab. Tapi saya suka tanya Saya kalau kena jawab tu macam jawab soalan Yes, essay 500 patah perkataan. Sayang janganlah. Sayang dia kena ada B sayang. Kita salah seorang kena bising sikit. So saya suka tanya suami saya soalan sebab jawapan suami saya tu akan buat saya makin kenal dia. Walaupun kita dah 14 tahun kahwin, siapa yang dah kahwin berbelas tahun tapi rasa macam belum kenal lagi kat pasangan tu. Actually setiap kali saya tanya soalan pada suami, nanti jawapan dia tu buat saya macam masa saya sedang belajar. Okay, kita sentiasa belajar. Semalam saya tanya soalan suami saya. Suami saya kan pendiam. Okay. Tapi macam mana dia tukar dia punya karakter? Soalan saya lah. Macam mana dia tukar karakter daripada pendiam dia tu kepada dia menegur saya. Dia pandai bercakap dengan saya. So saya kata macam mana you tukar karakter? So apa jawapan sayang? Sayang je lah bagi jawapan. Itulah sebab saya kalau siapa tahu dulu kalau masa sekolah rendah kan, saya memang orang yang cikgu cakap pelajar atau murid paling pendiam. Memang diam gila-gila. Okay, cikgu keluar mesyuarat, budak lain semua dah hua. Saya diam je lah kat meja tu. Duduk, diam. Tak borak sangat, tak bercakap sangat. Sebab saya dulu memang jenis yang terlampau super introvert. Saya pun tak tahu nak borak apa dengan orang. Saya pun tak reti, tak pandai. Mungkinlah saya kan. Sebab masa kecil dulu, sekolah tadika yang sebelum tadika tu, kita biasa kat rumah cakap Bugis. Okey. Kita biasa dengan mak, dengan atuk semua cakap Bugis tau. Itulah yang abang rasa lah. Biar abang fikir balik. Mungkin sebab banyak cakap Bugis. So bila kita kat sekolah rendah ke apa, kita jarang nak berbahasa Melayu tau. Bahasa Inggeris memang out dah sebab nak menguasai bahasa Melayu satu hal. Sebab kita dibesarkan dalam keadaan cakap Bugis. Adalah kawan-kawan sikit lah kat kampung tu cakap dalam Melayu. Even belajar mengaji pun ustazah saya yang mengajar mengaji pun kena cakap Bugis. Dengan dia kena cakap Bugis, bahasa Cuba ngaji Bugis sikit, ngaji Bugis sikit. Contoh bila kita sebut alif bata kan, alifu, ba, ta, sa, jim, ha, ho, daleng, zalen, ro, zai. Korang tahu, korang so, ada, saya tak ada. Kalau macam kita mengeja, alif tu kan dia panggil alifu yasikna maksudnya alif di atas a. Alifu jawan i, alif di bawah i. Alifu depan na u, a i u. Dia macam tu lah. Jadi kita cakap Bugis. Jadi lepas tu Tahniah ingat lagi. Lepas tu jadi sebab kawan sekolah saya, kawan universiti B, orang Kedah, orang Kelantan, diorang bukan pendiam, diorang cakap, tapi diorang dah biasa dialek diorang. So diorang nak bahasa KL, bahasa KL tu diorang segan sebab nanti akan terkeluar dialek diorang tu. So
betul lah saya kata, saya dah biasa Bugis. So saya nak di sekolah bahasa Melayu. Soalan B, macam mana saya tahu B bukan orang Bugis. So saya tahu saya kena berbahasa Melayu. So macam mana saya tukar karakter untuk ngurat B? Hello? Cuba kita tengok muka Itulah. Tuan Haji yang dah tersengih-sengih tu. Tak, memang Okey Dayang, sampai silakan. even sampai ke sekolah menengah tu pun, sekolah menengah rendah pun saya tak pernah ada pun nak berkawan ke. Sebab kelas saya memang semua lelaki daripada form 1, form 3. Saya tak ada pun kawan perempuan. Walaupun ada lah budak kelas lain yang cubalah menghantar surat lah, mengajak saya macam tak layan budak-budak Cina lah especially. Sebab masa saya kecil tu, saya masa sekolah tu, memang muka tu memang kecinaan tu terlampau tinggi sangat. Mata Betul. terlampau sensitif. Dia menarik perhatian amoy-amoy je nak berkawan sebenarnya. Tapi saya macam, Amoy mana bakal tu? pula ni dah kawan-kawan ni kan. Kita kan macam tu masa tu. Yelah, macam kita ni macam tak layan, tak kenal lah siapa apa semua. Adalah kadang-kadang yang cuba macam nak kenal-kenal. Jadi, tapi memang saya tak layan. Saya ni jenis pakar buat bodoh, saya pakar. Buat bodoh tu saya Faizal. Saya memang pakar bila kalau orang nak kenakan saya boleh buat bodoh dan saya sangat expert dalam buat bodoh je, tak payah layan. Sama saya poyong. Tapi bila form 4 hujung-hujung tu lah form 4 kan. Saya pula macam bukan form 4, form 5. Saya ni pula adalah ketua Jangan pengawas. cepatkan perkenalan kita sayang. Kita tu Saya pelajaran form 5 tu saya macam, saya masa form 4 tak dengar lah orang saya sebut nama Iza. Siapa diorang saya sebut ni? Budak yang saya tahu budak best saya lah kan, dia kata Iza. Dia kata ramai junior lah senior suka hantar surat lah, hantar kad lah, hantar request. Saya pun tak pernah. Saya pun masa tu macam tak kisah, tak pernah beritahu siapa lah, lantak macam tu lah. Tapi satu ketika tu bila Puan Iza lah yang tegur. Masa tu saya, biasalah saya memang saya memang budak skema. Kawan saya kata paling jahat saya pernah buat, tak bawa pen je ataupun lupa nak bagi salam. Itu je paling jahat pernah buat. Kes yang pernah buat lah kan. Okay. Lepas tu masa tu saya dah sampai awal sebab saya yang arrangekan dulu untuk dapatkan kelas tuition admit dengan Cikgu Atan. Saya ingat tak kena Cikgu Atan? Kena. Cikgu admit. Sebenarnya saya lah yang pergi runding, nego dengan cikgu supaya buat kelas tu untuk semua tingkatan. Untuk semua darjah lah masa tu sebab banyak pahala kan kalau ikutkan cikgu admit kita kan ada berapa orang. Yelah, tapi kita nak cikgu pakar. Cikgu Atan tu adalah cikgu pakar. Jadi saya yang pergi buat negotiation untuk pergi minta cikgu ajarlah semua orang. Kami yang tak belajar dengan Cikgu Atan ni macam mana kami nak belajar sebab dia pakar kan formula maths tu, admat. Jadi saya yang akan datang awal. Saya akan set up Dewan Datuk On apa semua tu. Dulu kalau kat MRSN tu ada satu dewan, nama Dewan Datuk. Bukan Dewan Datuk On, itu kat depan, belakang dia. Memang kau ingatan lah. Belakang tu ada macam satu dewan kuliah yang dia macam naik ke atas tu kan. Jadi saya yang akan arrange. Jadi hari tu saya datang awal, saya duduk kat kelas. Saya tak buka lah aircon ke lampu kan. Tiba-tiba tak silap Puan Izzah datang. Dia tanya macam mana. Dia panggil saya. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun tak panggil nama saya. Tak tahu dia kenal ke tidak. Boleh tolong tak tu tengokkan ada aircon ke lampu je macam tu. Lepas tu kata, tiba-tiba saya pandang tu macam, saya terpandang macam saya boleh rasa insting. Ini jodoh ni. Kalau tak lah saya minat malu-malu kucing depan dia orang ni. Tak berkenalan ni aku macam bodoh ni. Kalau jumpa jodoh ni aku bodoh kalau tak reply. Sebab saya tak pernah nak berkawan pun. Tak ada pernah pun nak pergi menekel ke pergi mengorat ke apa. Tak ada kojor nak buat. Jadi bila saya berjumpa tu saya cakap, dia aku kena kenal agaknya inilah orang selalu sebut-sebut ni. Jadi time tu lah saya sebab tengok muka kita nak dengar suara. Masa tu lah abang memberanikan diri. Abang mula-mula macam buat pengesahan dulu, jangan salah orang. Tanya orang betul-betul. Jadi saya ni tak naklah kawan-kawan saya tahu. Jadi saya pun tanyalah, kau kenal tak budak ni? Kita kan ketua pengawas. Kita buatlah macam siri penyiasatan. Macam siri penyiasatan. Kau kenal tak ni? Ni aku tahu dia ada ni isu. Macam tu lah kita buat macam lakon lah. Jadi tak ada siapa suspect, tak ada siapa yang tahu. Lepas tu lagi saya buat langkah lebih drastik sebab saya tak pernah call pun mana-mana perempuan, tak pernah call. Daripada sekolah zaman dulu tahu tak pernah. Orang pernah call saya adalah tapi saya tak layan. Okay. Tak tahu mana dapat nombor telefon. So saya pun macam mana cari nombor telefon ni?
Saya pun menggunakan saya punya teknik. Saya memang dah buat PR. Saya sangat close dan rapat dengan Pak Gad. Korang boleh Saya tiru rapat dengan lah. Pak Gad. Saya rapat dengan cikgu disiplin. Saya rapat dengan ketua warden. Semua connection kat MRSM tu saya rapat, saya close. Jadi saya pun menggunakan teknik saya buat PR dengan Pak Cik Gad tu. Cik, saya nak check lah semua kat outing ni. Saya rasa ada yang tak hantar ni. Ada yang balik ni dia tak minta sign ni. Kan sebab dulu kalau ingat kita ada satu kad merah kat outing, Ingat, kalau nak balik tu dia kena minta cop ke sign kena daripada sign warden dulu baru boleh sama. balik. Jadi saya pun konon check. Masa tu saya make sure dah yang Puan Izzah ni dia dah balik. Dia dah balik. Maksudnya kalau dia dah balik kad tu dah ada. Jadi saya tunggulah kat pondok kad tu. Saya tunggu, saya pun check kad tu. Okay. Lepas tu saya pun jumpa. Mentang-mentang. Pada kad tu ada database. Data, nama, alamat, nombor telefon. Masa tu tak ada handphone, yang ada nombor telefon rumah Telefon rumah. 07925 berapa entah sambungan dia. 925 9 apa. 954 990. Jadi saya pun call. Masa call tu, saya pun memang kat rumah. Kat rumah saya ada telefon lah masa tu. Alamak, berani tak berani. Takut ni menggeletar. Sebenarnya takut Betul menggeletar je. sebab tak tahu nak cakap apa. Nak Telefon Google masih zaman tu, masa tu nak Google sayang, nak Google pun tak ada Google. Mana ada internet zaman tu. Kan. Jadi saya pun macam, alamak, skrip mana nak rujuk? Tak tahulah mana nak rujuk skrip mana. Belasah je lah tengok lah mana drama, filem apa semua. Saya mula-mula call tu, saya buatlah konon-konon suara lain. Tapi Macam belum mana apa dah suara saya cancel buat? dah. Tak, masa tu abang kan macam cuba buat suara yang berbeza Suara sikit. Puan Haji Tapi pun orang tak kenal. suara Macam suara saya tak boleh dah. Orang memang kenal lah tak suara saya. boleh. Saya tak boleh. Sebab dia ketua Tak pelajar. boleh. So dia akan pergi depan. So kita student ni biasa dengar suara dia pun. Jadi memang sekali Bukan dia korang je. Assalamualaikum. Dia kata cuma saya kata takkan lain Muhammad Najib kot. Kan macam mana saya masa tu menerima abang punya call? Tak, macam ni. Nak setiap kali balik. Ni zaman dulu saya cerita bukan sekarang bukan dulu-dulu. Waktu kita remaja, kita adalah wajah yang manis lah. Agaknya tak ada jerawat semualah licin. Manis, so Ramai sweet. peminat. Ramai peminat, okay? So bila ramai peminat tu bang, sorry lah abang jangan marah. Setiap kali pergi balik, memang akan ada orang call. Memang akan ada budak yang malas yang call tau. Jadi, bila abang call tu, dia macam satu dah biasa, dah set kat otak. Budak yang mana pula ni, budak yang mana ni, macam tu kan. Sebab abah garang. Abah memang tak bagilah nak couple ni kan. Tapi biasalah takkan kita nak balas kasar dengan orang, so angkat. Bila dengar je suara Assalamualaikum. Suara Tuan Najib kan garau kan. Saya dah berkata-kata dalam hati tau. Saya kata, takkanlah Najib Asadok. Saya kata kan. Bukan ni. Saya kena sahkan. Jadi Bi rasa masa tu Bi cuma nak sahkan. Sedangkan Bi dah macam dah tahu tu abang. Dan Bi dah kejap-kejap ketawa. Saya ketawa tau masa tu dekat labis kat rumah saya. Sebab Tuan Najib ni, dia macam seolah-olah nak nyorok yang tu bukan dia tau. Kan abang masa tu duduk diam. Abang cakap apa tak? Abang tu cakap apa sangat lah. Abang cakap Assalamualaikum je kan? Tak lah, masa tu kita baru nak ni lah, nak kenal-kenal lah. Masa tu abang Cakap banyak pun diam. gagap-gagap time tu. Tak abang, bila tanya satu soalan cukup mas. Berapa kali abang letak telefon sebelum telefon ni betul-betul? Apa dia? Berapa kali abang letak telefon? Nak telefon, tak telefon. Nak telefon, tak telefon. Lah rasanya macam ada lah. Macam ada macam tu. Sebab abang kan penakut. Sebab saya kan memang takut. Saya tak pernah bercakap dengan perempuan, tak pernah borak, tak apa sebab daripada form 1 sampai form 3, kelas saya semua lelaki. Kan? Masa sekolah rendah pun memang tak pernah pun nak bercakap dengan budak-budak perempuan ni, tak biasa. Jadi sampailah masuk ke sekolah menengah tu pun macam Okay, tak biasa sekarang lah ni, benda tu. macam kita borak semalam kan, kita ada terjumpa satu word yang, oi, matching, that's why kita ada jodoh. Tahu tak apa matching dia? Bila saya borak-borak dengan Tuan Najib, kata, kenapa abang boleh tukar karakter? Betul, tadi ada komen sayang. Dia cakap, sayang kalau seorang-seorang nampak garang bagi live. Tapi kalau saya live dengan B, saya berjaya tukar karakter. So macam tu lah Tuan Najib tukar karakter dia. Waktu dia nak berkawan dengan saya dulu tau. Yang bising, super bising. Saya memang bising daripada kecil. Saya memang tak reti mulut diam. Saya kalau diam tu maksudnya semua orang tahu saya tengah penat ke, marah ke, sedih. 3 tu. Saya memang akan automatik diam tanpa sengaja.
Okay, seorang dah nampak. Jadinya, saya tanyalah, macam mana awak boleh nak kawan, nak tukar karakter untuk perempuan macam yang awak tak kenal? Sebab selalu tuan Encik saya perasan dia masa kita orang kahwin ni kan, dia hanya akan bercakap dengan sangat semangat kalau dengan orang yang kita sangat close. Macam kawan-kawan bisnes yang close. Kalau kawan-kawan bisnes yang tak close pun dia takkan keluarkan dia punya diri tu. Bukan diri sebenar ke pedalaman. Okay, borak-borak kan. Tapi saya kata saya orang baru. Saya pun Tuan Najib baru kenal. Belum kenal pun. Lepas tu lain jantina pula tu. So macam mana abang cakap semalam? Abang itulah. Macam mana abang boleh percaya? Tak, sebenarnya dulu saya ada ketakutan tau bila nak berkawan ni. Saya tak nak dibuli tau. Sebab saya ni jenis orang yang pendiam. Jadi saya ni memang macam takut kalau dibuli tau. Even dengan senior pun saya boleh lawan. Dengan senior, saya adalah antara junior yang selalunya gagal lah untuk dia nak suruh apa-apa, nak suruh ambil barang ke apa. Sebab saya akan jerit balik kat senior tu. Walaupun saya pernah dipulaukan oleh semua senior sebab dia suruh buat benda yang saya tak suka, kenapa saya takkan buat. Saya pernah kena pulau dan saya kena dia nak ambil baldi saya kata letak balik. Itu baldi saya. Kalau orang lain macam dibiar je tau, macam orang takut. Sebab masa tu saya form 1, saya boleh bercakap dengan budak yang form 4. Dia form 4 ke, form 3 ke form 4 tak silap. So dia kata tak boleh. Letak balik, tu saya punya. Dan masa tu dia macam panggil semua geng dia kumpul dan dia orang macam sound saya diam je. Saya diam, saya dengar, dah. And then walaupun lepas tu, dan katil saya pun, dia orang tak berani nak duduk. Walaupun kalau tidak, mana-mana katil dia orang akan suka duduk sebab saya jenis yang akan make sure cadar saya tu tegang, string kita panggil. Bersih. String ya? Senior saya kat bawah tu, macam mana kita panggil stretch ke, macam mana macam benda lah yang tegang betul lah. kita pastikan cadar kita tu memang dia apa nama kemas lah. Kan, kemas, kain dia tu tertarik. So memang tak ada siapa senior yang berani duduk katil saya lepas tu. Okay. Jadi saya sangat protektif diri saya sebab saya tahu saya nak yatim. Saya adalah abang kepada 5 orang adik-beradik. Tapi bila dalam bab berkawan, saya tak nak pula nanti saya pun dia akan dibuli oleh golongan wanita. Konon-konon macam tu sebab macam kita yang nak kat dia sangat. Jadi kan apa-apa kan dia bully ke ataupun contoh nak suruh belanja beli tu, memang aku tak mampu lah, aku mana ada duit tak kampung. Jadi saya akan macam bila saya pandang Puan Nisa masa tu, saya rasa wanita ni takkan bully saya. Tapi dia akan jadi seorang yang macam menjadi orang yang bagi saya encouragement. Galakkan. Bukan pembuli. Jadi saya rasa ketika saya pandang tu, boleh kawan ni. Saya insting tu. Selalunya saya tak tahu lah, tapi ini saya rasa semua Allah Ta'ala yang bagi kita rasa, insting. Allah Ta'ala bagi mungkin nampak dengan mata hati. Jadi benda-benda macam yang bila saya ada insting tu, saya pegang dan saya berdoa pada Allah. Kita pun selalu juga solat hajat apa semua kan. Kalau kat MRSM dulu kan kita ada solat hajat kan tiap-tiap tiap-tiap malam kan. Jadi dan kita baik pula dengan ustaz-ustaz yang kat MRSM tu. Ketua Waden tu arwah Ustaz Haidir di MRSM dulu. So saya sangat close dan rapat dengan dia. Tu yang saya rasa macam okay lah ni boleh kawan. Itu yang saya macam fight. Saya kata saya tak akan lepaskan. Masa tu dah hujung-hujung tau, memang dah dekat-dekat SPM. Bukannya masa awal, tak. Dah nak balik rumah. Dah hujung-hujung. Tak boleh ni. Sampai lepas SPM tu saya datang. Sampai saya datang berhari raya tu, saya datang beraya. Dan saya datang jumpa mak ayah Puan Izzah. Sayang gila Lepas SPM tu, dah ambil SPM, lepas tu dah hari raya, saya datang, saya ziarah hari raya. Dan saya jumpa mak ayah Puan Izzah terus. Tak tahu tak, time tu Bi punya gigil, Bi cakap kan, Mamat mana ni beraninya, ya Allah ya Tuhanku. Saya pun tak tahu mana berani terus. Lelaki berani. Memang saya tak pernah tengok lelaki berani macam dia baru umur 17. Dah berani cakap nak datang rumah, saya kata, dia ni Mamat mana ni, ya Allah seramnya aku. Saya seram tau. Saya punya, bang tu tak, Bi punya gigil masa tu, Bi cakap dengan mak sebab saya dengan mak saya rapat. Semua benda saya cerita kat mak saya. Masuk hari yang abang call tu pun, Bi cerita kat mak juga. So mak dah tahu tau. So tapi abah tak tahu sebab abah saya garang. Saya takut dengan abah saya. Saya cakap, mak, Najib nak datang rumah, mak macam mana ni mak? Lepas tu kan mak saya kata, mak saya kita orang kauting berdua, mak saya bagi saya duit.
pergilah cari hotel yang 50-60 ringgit. Sebab apa tu sayang? Sebab B dah kira, kita budak pandai, kita budak matematik. B dah kira-kira, saya naik bas. Saya naik bas mesti sampai petang. So takkan saya nak patah balik, tak ada bas nak patah balik. Untuk balik Benut tau. Masa tu dia dengan kawan sahabat kami Fendi. Fendi duduk mana Yomping. So dah kira-kira dah petang, mana ada bas nak patah balik. So saya kata nak tak nak kena tidur labis. So nak tidur rumah aku, kirim salam saya kata. Bapak saya garang. Tu yang saya dengan mak saya kautin cari, B pergi cari hotel bang kat Labis tu RM50 semalam. B bayar tau RM20. Saya ingat apa besar tu RM20 tu. Dah saya tak pernah belanja B. Waktu B kena keluarkan duit lagi. Lepas tu kan. Amboi, tempat lagi komplain. Amboi. Lepas tu kan. Rupa-rupanya bapak saya ialah orang tua agaknya saya tak tahulah. Saya tak berhenti baca karakter lelaki. So bapak saya dia terus rupanya dia suka dekat Najib ni. Sebab dia kata Najib ni lelaki yang satu berani, dua dia tak main-main. Tiga of course dia baik, dia berakhlak. Berakhlak mulia. Jadi, sayang, Lala saya tidur kat mana sayang? Saya tidur rumah Abi Saya lupa lah, kan? Bapak saya ajak tau. Saya tak cakap bapak Nampak? Saya dia dapat dah memikat hati bapak. Bakal bapak mertua masa tu. Kan? Tak tahulah Tapi mana saya datang skill ayat tu semua. Maksudnya abang lulus ujian copywriting masa tu. tak, dia tak payah cakap apa-apa pun. Sebab saya dengan pendiam. Dia duduk rumah tu, dia datang rumah tu makan mi hailam. Mengadu mi hailam tu pedas, apa semua ada cili, mak aku potong dalam tu kan. Lepas tu, bapak saya ajak dia tidur. Itulah saya rasa macam, rupa-rupanya bila saya dengar suami saya cakap semalam, dia tak suka wanita yang bully dia. Dan saya kata mana tahu, dia kata insting. Dia kata insting, abang rasa B tak bully abang. So saya cakap apa tu ya Allah, ni semalam saya baru tahu semalam. Serius, itulah saya kata. Saya tanya dia soalan, saya mesti dapat jawapan yang saya macam tak pernah dengar. Jawapan saya macam, dia ni rupa-rupanya macam ni, dia ni rupa-rupanya macam tu. Saya daripada sekolah, sorry perempuan lah, remaja, biasalah ramai peminat kan. Saya pada sekolah menengah, sebelum masuk MRS sekolah menengah Munshi, saya memang tak suka dan takkan layan mana-mana student lelaki. Saya punya style, saya akan belajar, pergi perpustakaan, balik kelas, perpustakaan, balik kelas. Itu saja, everyday. Sebab saya cakap apa? Saya tak jumpa lagi lelaki yang betul-betul tidak mudah dibuli oleh wanita. Sebab saya tak suka tengok lelaki yang lembek. Lelaki yang macam mengurat-ngurat perempuan tu saya tak minat. Saya rasa macam kenapa kau nak kena mengurat perempuan tepi jalan? Perempuan tu kan mahal harga dia. Tepi jalan maksudnya kalau dekat koridor-koridor kan lelaki suka. Pada saya punya thought masa tu lah. Daripada kau bersidai, baik kau ambil buku nota baca. Ataupun daripada duduk situ di library baca buku student study. So saya memang tak layan dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, adakanlah untuk aku seorang lelaki yang betul-betul bermaruah. Yang betul-betul menegakkan maruah, menegakkan kehormatan yang tidak boleh dipijak-pijak oleh wanita, yang tidak boleh direndah-rendahkan oleh wanita. Baru cakap bang, patutlah kita ada jodoh sebab kita sama ada value yang sama. Kan bang, betul tak abang? Kenapa dah berhenti dah sampai Betul-betul. Taklah ni. Biasalah ni RFID, suruh orang guna RFID tapi pasangnya satu kaunter. Komplain baru tahu. Jangan kita bagi diorang peluang saya nak betulkan tu. Yelah. Sabarlah, kita duduk kat sini dan diam. Tajuk hari ni ialah asam ikan di laut, asam di darat. Di dalam dia macam ni. Juga. Dodol di Jawa, burasak di Bugis. Raya bertemu jua dan beraya bersama bergembira, beronok-ronok. Tapi betul. That's why saya kata jodoh. Terima kasih sayang, terima abang. Thank you. Okay saya dah nak keluar ke? Taklah tak. Ni tunggu ni lagi 12 minit nak sampai office ni. Habis lah. Boleh juga kita samakan dengan rezeki kita sekarang. Tajuk hari ni patutnya sayang, apa yang pasangan nak buat, apa kita nak buat bila pasangan kita down. Kan antaranya kalau B nampak abang down, B akan cakap kat abang something kan. Macam dia akan bagi kata-kata semangat kat abang kan. Abang suka tak macam tu? Abang rasa macam naik semangat sikit tak?
Kalau dia kata Betul? abang boleh buat, biar yakin. Macam tu bang. Cuba abang cerita. Sebab semalam Puan Izzah tanya saya macam mana kalau saya down, kenapa saya tak ekspresikan apa semua. Saya kata kadang-kadang bila saya conversation tu saya suka macam bagi sama rata lah. Maksudnya kita always ada expression yang bukannya nak tunggu berkumpul semua baru nak expresskan. Benda tu nanti jadi tak bagus. Jadi saya memang akan, kan saya cakap kadang-kadang saya cakap pasal isu ni, benda ni, benda ni. So benda tu kita macam lepaskan, let it out sikit-sikit. Tapi sebenarnya itulah cara saya ekspresikan. Cuma Puan Izzah cakap tapi dia nampak saya macam kuat lah untuk handle down tu. Sebab saya saya dah melalui banyak benda dalam hidup kan. Dan benda yang paling saya rasa benda yang uh, paling terbesar adalah bila arwah ayah saya meninggal lah. Bila baba meninggal, itu yang paling the worst berlaku dalam hidup. Sebab orang lain semua ada Ada ayah ayah, kan hantar pergi sekolah, hantar pergi mana, pergi asrama. Tapi saya tak ada. Saya adik-beradik kadang-kadang ramai. saya kena balik sendiri, saya kena naik teksi, saya kena naik bas. Itu kenderaan saya lah dulu kan. Saya tak ada benda-benda macam, kita macam tak ada support. So Ya. saya rasa itulah yang paling teruk, paling worst dah. Jadi bila berlaku benda lain, saya rasa taklah Tak ada apa kan. sebesar dugaan tu kan. Uh, dan yang kedua mungkin macam bila hilang arwah atuk saya, nenek yang memang sangat Ya. sayang kan pada kita, yang memang kita membesar sama-sama, membesar dengan diorang. So jadi pada saya itu benda yang paling teruk lah yang kita pernah lalu. Jadi setakat benda-benda lain tu dia dah jadi macam kecil lah Kalau benda bisa, tu. kalau Kita masih boleh handle lah dan kita masih pegang ni pada ayat inna ma'usri yusra kan. Setiap uh, kesusahan, pasti kepayahan ada tu, kemudahan. susah tu, Allah Ta'ala pasti adakan dia punya kemudahan. Sebab tu bila saya bercakap dengan orang berniaga yang memang dah down gila-gila apa semua, saya tahu benda tu saya macam apa, ni memang ni laluan kau, kau kena lalu jalan ni. Kau memang kena lalu segala jalan duri-duri ni, tapi percayalah di sebalik duri, di sebalik cabaran ni, kejap lagi kita akan jumpa gunung, bukit yang ada pelangi yang cantik, awan yang cantik, pemandangan yang best. Dia akan jadi macam tu. Jadi benda tu macam kita melayan je lah, kita mendengar, kita melayan kesedihan tu. Tetapi percayalah, di sebalik itu akan datang banyak, Allah Ta'ala dah sediakan kita perkara yang best. Jadi Jadi, bagi yang pernah dah capai perkara yang best pula, cuba bila kita down tu bayangkan benda yang best yang kita memang dah capai dah. Buat apa kita nak memilih untuk nak bersedih setiap hari? Sedangkan kalau saya pernah buat satu cerita kan, lawak ada seorang orang tua ni yang suka gembirakan orang. So dia buat oh, lawak. Orang lain orang kampung dengar, "Ye, bestnya," ketawa, gedekar-dekar ketawa. Lepas tu orang tu kata, "Okey, meh kita dengar lawak yang kedua." Dia ulang balik lawak yang tadi. Orang pun macam ketawa sikit. Sebab yang lain kata, lawak yang "Asal sama. dia ulang balik lawak tadi?" Yang kali ketiga, "Aku ada lawak lagi," orang tua ni kata. Dia ulang balik lawak tu, tak ada siapa ketawa. Orang tua ni cakap, nampak. Benda yang best, benda yang terbaik dalam hidup, jarang kita nak ulang raikan balik. Tapi sedih, kita boleh layan sedih yang sama tiap-tiap hari kita sedih. Tidak Benda yang menangis sama, sekali cakap. gunakan tenaga yang sama, nangis yang sama, kita boleh ulang-ulang. Tidak seperti kita melayan kegembiraan. Why? Itulah benda dia. Jadi Jadi kita kadang-kadang kena saya fikir, bersyukur. buat apa aku nak menikmati ataupun aku nak mengulang balik benda yang sedih kalau aku boleh melayan benda yang gembira. Kan macam baru ni kan, siapa yang mungkin dapat beraya sayang kan, tu kan satu kegembiraan dapat jumpa Best. Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Lam, Pak Ucu, Tok Cu, Mak Ucu. Kenapa tidak menggunakan saat yang gembira ni untuk kita jadikan dia memori yang best dalam Raya hidup, tahun ni, supaya tahun depan kita boleh raya lagi, lebih best. insya-Allah. Kan? Tak, raya tahun ni sayang, perasan tak rezeki kita dengan masa yang terhad ni, dengan raya terkejut dan sebagainya, dengan tak ada ayam kat pasar, kedai tutup dan sebagainya, nak jemput tim tak jadi. Tapi Allah Ta'ala rezekikan kami bertemu dengan ramai orang-orang yang dah tua. Ramai orang-orang tua dalam kalangan kami. Saudara mara yang dah tua, yang dah umur 80 lebih, yang dah umur 70 tahun ke atas. Betul tak sayang? So bercakap dengan orang tua ni, dia sebenarnya banyak hikmah dia, banyak pelajaran yang kita kena ambil sebab dia orang memang dah hidup lama daripada kita, 2 kali ganda umur daripada kita. So apa yang dia orang lalui itu dah berapa puluh tahun. Jadi rugi kan sayang kalau kita raya rumah orang tua-tua, kita main handphone, kita duduk Betul. ujung-ujung, kita tak mau borak dengan diorang, tak nak raikan diorang. Dan paling penting, sangat rugi kalau kita tak dapatkan doa. Doa dari orang-orang tua kita.
Yang macam saya sebut tadi lah, Ah, pakcik tanya padang semua. nanti tanya Puan Izzah macam mana saya berbual dan melayan orang-orang tua. Walaupun saya pendiam tapi saya layan. InsyaAllah. Ha. Yang itu saya memang salute kat Tuan Najib. Dia akan duduk kat depan tu makan apa yang ada depan tu walaupun Tuan Najib tak makan kuih raya. Dia akan buat minum air, berpecawan kan dan berborak. Kalau jumpa orang Bugis, berborak Bugis. Kalau jumpa orang Melayu, Melayulah. Kalau jumpa orang Jawa, Melayu jugalah sebab kita tak reti speaking Jawa. Tapi suka saya nak ingatkan kita pun semakin berumur. So kita pun faham one day kita akan jadi orang tua tu. So kalau kita tak prepare daripada sekarang, so saya dan preparation sangat rapat. Dan preparation kami ni bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan awal. Preparation kami 30 tahun, 40 tahun awal. Macam semalam kan sayang, masa pergi rumah Mak Ngah, borak dengan siapa? Mak Ngah ke Cik Ila. Awalnya Izzah ke borak dengan siapa tak ingat lah. Awalnya Izzah minta doa menantu. Menantu pasal menantu. Anak Izzah berapa tahun? Anak saya 12 tahun. Ya, saya dah doa pasal menantu. Saya mendoakan bakal menantu saya dan bakal besan saya seawal saya ama anak sulung saya dalam perut. Seawal saya tahu saya pregnant, saya dah berdoa untuk semua tu dan itu saya panggil sebagai preparation awal. Kita nak raih Allah. Ya Allah, pandanglah doa aku ni berpuluh tahun. So masuk ni dah 12 tahun lah. Saya berdoa untuk semua sekali yang akan terlibat dengan anak-anak saya. Plus saya cakap dengan Tuan Najib, saya gurau kat Tuan Najib, bang nak menantu Johor ke nak menantu luar negara? Tapi saya kata, biarlah dekat. Saya kata, janganlah Pak. Anak kita 5 orang. Kita kena suruh anak kita kuasai timur, barat, selatan. Eropah, Arab, China kan. Dia kalau utara, dia kalau utara Segamat, selatan Johor Bahru. Timur Mersing. Kalau pasal barat, semua. Saya actually bila kita berborak tu saya just nak tahu. Sebab apa tahu? Saya sebenarnya sedang buat preparation untuk anak-anak saya bawa jodoh diorang bertemu dengan abi diorang. 20 tahun akan datang. Nampak tak saya punya? Saya ingat tak kita beraya rumah saudara kita hari tu kat Gombak. Yang besan dia adalah dia punya roommate kat US. Masya Allah. Kan. Besan dia adalah roommate satu kos dengan dia kat universiti. Saya tak. Kita tak tahu. Dia jadi besan. Kita pun memang takkan masuk campur jodoh anak. Takkan. Tetapi kita boleh berusaha dengan berdoa. Plus kita berdua ni sebagai ibu bapa dan semua ibu bapa yang melihat kami. Terima kasih bagi star, siapa yang bagi star moga murah rezeki. Ibu bapa yang melihat kita kena sediakan anak-anak kita mempunyai akhlak yang tinggi, ilmu yang berguna dan kita kena preparekan untuk diorang. Kalau perlu prepare ekonomi, kita prepare lah ekonomi semampu kita. Kalau kita prepare ekonomi sahaja tapi tidak prepare ilmu agama pun habis ekonomi yang kita buat preparation bertahun-tahun tu. So kena sediakan anak dengan ilmu, dengan karakter kita sendiri sebagai ibu bapa. Kita berdua pun bang, banyak benda nak kena betulkan kan. Tapi kita dalam proses progress nak betulkan. Semoga-moga benda tu anak-anak kita tengok. Oh Umi dengan Abi dulu macam ni garang. Siapa tadi ada cakap orang Bugis garang. Betul, Tuan Najib garang. Tetapi saya pernah beritahu juga kepada kami punya ultimate. Saya bagi talk dalam UCM, dalam kami punya perjumpaan. Saya memang bersyukur, saya kata ada 2 orang lelaki dalam hidup saya yang tak pernah marah saya. Yang sangat jarang marah saya. Boleh katakan setahun sekali kena marah tu susahlah. Iaitu suami saya dan juga ayah saya. So Allah Ta'ala tentu ada sebab. Kenapa meletakkan 2 orang figura ni, suami dan abah, sebagai orang yang sangat lembut dan penyabar walaupun bapak saya garang. Bang, Pakcik Rahiman garang bang. Dekat sekolah Munshi tu semua orang kenal Cik Rahiman garang. Tapi itulah Allah Ta'ala jadikan karakter berdua ni garang. Tuan Najib Asaduk pun garang. Rahiman pun garang, Pakcik Rahiman. Tapi kedua-duanya dengan saya diorang bukan kalah, bukan. Dia semuanya susunan Allah Ta'ala. So saya kena menjadi orang yang bersyukur. Saya kena menjadi orang yang saya garang. Saya garang dengan dua-dua ni. Tapi saya kena jadi orang yang bijak. Kita kena selalu macam ni. Ya Allah, tentu ada sebab kau jadikan mereka begini kerana ingin mungkin salah satunya nak menguatkan jiwa saya. Sebab jiwa saya ni luar je nampak kuat. Jiwa saya ni lemah.
Dan saya perlukan figura yang kuat dua-dua ni. Saya perlukan nasihat diorang berdua. Saya selalu minta nasihat kat bapak saya, macam mana saya selalu minta nasihat kat suami saya. Sebab saya sangat menghormati kedua-dua figura yang dekat dengan saya dan yang saya tahu mereka berdua sangat sayangkan saya. Mereka berdua lah dua-duanya jantina yang lain yang saya yakin sangat sayangkan saya. Thank you sayang. Thank you so much. Masuk hari ni. Bi rasa semua orang pun suka tengok sayang hadir pagi ni. Nanti Bi tukar tajuk dekat live tu. Ada tukar tajuk love story. Okey sayang. Kalau okey je tu. Yelah. Betul. Okey je. Kenapa sayang? Selamat belajar. Suami saya nak pergi belajar hari ni. Saya nak pergi mana? Nak beritahu dia orang ke? Ke safety? Saya pergi belajar. Saya dengan internal team sale kita pergi belajar untuk nak upgrade skill dalam buat sales, dalam serve customer, nak bagikan the best customer experience. So hari ni team dia orang dah start dah. Saya datang hari ni, kemudian dia orang datang preparation semalam. So kita ada course 2 hari ni untuk nak belajar. Jadi saya nak cakap kita kan always upgrade ni sebab game dia strategi lepas daripada pandemik ni berbeza. Dia tak sama ni, bukan zaman tok kaduk. Bukan zaman yang sebelum daripada pandemik. Even masa pandemik pun dia tak sama. Jadi kita always upgrade. Dan insyaAllah saya malam ni abang pun ada conversation dengan orang malam ni kat grup Telegram malam ni. Kita ada voice chat malam ni pukul 9 malam jangan lupa nanti pukul masuk ke saya? Telegram najib.com. Pukul 9 tak silap. Kemudian yang kedua, insyaAllah sayang kita akan pergi Sungai Petani kan minggu depan dengan Syah Alam. So harap, dan ramai kawan-kawan tak percaya yang kita buat kelas ni percuma. Yes, serius percuma. Kalau ada kena bayar, bagi tahu saya. Tak ada, memang percuma, free. Kita tak sabar nak jumpa orang-orang utara sana, no? Kecuali orang Sungai Petani. Mai belajar. Sayang, kita ada sedikit je bayar untuk depan sekali sebab tak nak orang berebut. Kalau percuma nanti orang kata tak adil. So bila dibayar, tapi nak cakapnya seat general kita bagi free, tak ada bayar. Kecuali sesiapa yang committed nak duduk depan dengan nak ada sesi group coaching, itu sajalah. Yang lain still free insyaAllah. Jadi jumpa orang utara dan juga orang Shah Alam pada minggu depan. Okay? Okay korang. Okay sayang. Jaga diri. Okay lah sayang abang pun keluar dulu dah nak sampai office dah ni. Bye. Assalamualaikum. Okay bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye semua. Bye. Bye-bye. Saya besok akan follow suami saya lah. Saya pergi sendiri. Saya minta tolong staff hantar. Sebab saya pun nak tengok team saya dan saya nak tengok perjalanan kelas. So balik saya. Kita orang balik saya. Kita orang rancang macam tu. So hari ni saya boleh tengok anak-anak saya yang kurang sihat kat rumah. Seronok tak dengan cerita hari ni? Hari ni cerita yang saya tak rancang. Tajuk dia pun lain tadi. Tapi Allah takdirkan lain. Jadi kita layan saja. Jadi senang. Kita jadi orang yang free and easy. Dari segi apa? Dari segi berinteraksi dengan orang, dari segi hubungan dengan orang lain, kita free kan, kita easy kan. Kita mudahkan. Kita bagi orang lapang dada dengan kita. Tapi untuk stand perkara dalam Islam terutamanya dari segi hukum, syariat, akhlak, apa lagi? Hubungan dengan Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, itu tolong jangan free and easy. Tolong. Yang kita kena free and easy tu adalah bila kita, sebab Allah suruh. Allah suruh kita mudahkan. Jika boleh mudahkan. Hubungan kita dengan orang, permintaan orang. Tadi suami saya request kan, cuba kalau saya jenis macam tak kena ada prepare. Tak boleh. Suami saya kena bagi tahu awal baru saya nak izinkan masuk. Ada macam tu. Ada. Kan dah tak seronok, korang pun tak dapat ilmu yang best. Yang kita tak share kat mana-mana. Memang tak ada share kat mana-mana. Walaupun ni hanya dah live dan kita tak ada pun kenakan apa bayaran untuk dengar cerita eksklusif ni. Tapi saya anggap semuanya izin Allah Ta'ala. Tadi pun kita dah doa kan sebelum kita live. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, pandulah aku apa yang aku nak katakan. Berilah aku ilham yang baik-baik supaya yang mendengarnya juga mendapat kebaikan. So kita percaya, dah doa kepada Allah, percaya Allah akan tolong. Cara macam mana Allah nak tolong, itu Allah Ta'ala. Kita bila dah doa, kena yakin doa itu makbul. Bila kita dah berusaha, kena yakin rezeki akan sampai. Tak kira dari segi apa. Okay? So jadilah orang yang mudah
lagi memudahkan. Jadilah orang yang sayang lagi menyayangi. Jangan kita fikir, kita dapat apa dia tak bagi kita apa-apa pun. Dia ni asyik aku je buat baik, dia tak bagi apa. Jangan. Jangan kita memenatkan kepala otak kita fikir benda-benda yang kita tak perlu nak fikir. Sebab kita tak boleh kawal atau tukar atau ubah orang lain. Kita boleh ubah kawal kita. Kita boleh kawal hati kita daripada kita sakit hati dengan orang tak sudah-sudah. Kita boleh bersihkan hati kita, kita doa pada Allah. Kita boleh jadikan kita ni seorang yang pemurah. Kita boleh sekolahkan diri kita, Izzah, rezeki ni nanti Allah bagi lagi. Jadi apa salahnya bagi pada orang rezeki yang ada sekarang, sebahagiannya. Nanti Allah akan ganti lagi. Kita boleh kawal diri kita. Kita boleh sekolahkan kepala otak kita. Kita boleh bersihkan hati kita. Kita boleh gerakkan lidah kita untuk zikir. Supaya Allah bantu kita untuk fikir benda yang baik-baik. Bukanlah orang yang hebat itu, dia sentiasa rasa hebat, bukan. Kita kena rasa hebat selalu. Kita kena rasa positif selalu. Bukan. Bukanlah orang yang positif tu adalah orang yang sentiasa rasa positif. Bukan. Kita ni manusia. Kita ada hati dan perasaan. Kejap-kejap kita nangis, kejap-kejap kita sedih, kejap-kejap kita down, kejap-kejap kita marah, kejap-kejap kita happy, kejap-kejap kita semua kejap-kejap. Okay? So raikan semua tu. Raikan semua yang kita ada, yang Allah beri kepada kita. Raikan rezeki yang kita dapat. Raikan anak-anak yang Allah beri pada kita. Raikan customer-customer yang datang kat kita. Yang bakal datang, yang belum datang pun kita raikan. Okay? Apatah lagi rezeki customer yang sedia ada. So jadilah orang yang meraihkan orang lain dan meraihkan apa yang Allah beri kepada kita. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilya anak Cik Lau. Wah, Ilya. Ilya is, saya baru dari rumah Ilya hari tu. Ilya, thank you so much support live Kak Izzah. Nanti jumpa datang ke Luang tau. Bye. Bye semua. Bye Ilya. Assalamualaikum.